Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah Khamis 20 Mei 2021 bersama saya Miza Isni Muhammad dan juga rakan jurubahasa isyarat Hafidah Awaluddin. Jadi terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Saudara, seperti biasa kami akan bawakan ringkas langsung negeri-negeri yang akan dimulakan dengan perkembangan di Sabah bersama Anisya Daulus dan antara fokus pastinya mengenai perkembangan banjir di beberapa daerah di sana dan ikuti ringkas langsung dari Bumi Kenyalang yang akan dibawakan Fazil Hisham Afandi dengan tumpuan berita mengenai cadangan menambah pusat pemberian vaksin di Kuching bagi menampung jumlah penerima vaksinasi dan air sekali dari Jatin bersama-sama Afnaf Abu Bakar dengan fokusnya mengenai perjuangan penduduk Palestin yang akan dikupas dalam forum perdana Ehwal Islam malam nanti. Jadi terus setia bersama Berita Wilayah. Keputusan sama ada Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara menyeluruh dijangka akan dibincangkan esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata perkara itu akan diputuskan dalam sidang Majlis Keselamatan Negara MKN COVID-19 di Putrajaya. Mesyuarat dipengerusikan Perdana Menteri pada pukul 3 petang itu akan turut dihadiri semua Menteri Besar dan juga Ketua Menteri. Kerajaan Persekutuan memandang serius kes penularan COVID-19 di negara ini yang semakin membimbangkan apabila statistik terbaru menunjukkan jumlah keseluruhan kes positif hampir mencecah 1.5 juta. Apa yang kita dapat pertahankan setakat ini dengan kerjasama kuat daripada Kementerian Kesihatan, daripada pihak berkuasa, polis dan sebagainya, walaupun kes ini telah mencapai hampir 1.5 juta, tetapi kita juga perlu sedar bahawa kes-kes yang sembuh juga sudah banyak. Kalau kita tidak ambil langkah-langkah sebagaimana yang kita ambil sekarang ini, sudah tentulah kes ini telah lebih teruk lagi. Jadi inilah ukuran kejayaan kita. Jangan kita anggap bahawa langkah kita memerangi COVID ini gagal. Tidak gagal. Ada kejayaan-kejayaan yang tertentu walaupun kita masih lagi menangani isu-isu ini. Beliau berkata demikian selepas mewakili Kerajaan Persekutuan pada mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Khas Negeri Kelantan yang dipengerusikan Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob di Kota Baru. Sementara itu, mesyuarat khas berkenaan mencadangkan satu lagi lokasi PKPD dibuka di negeri itu dalam masa terdekat. Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein berkata kawasan Limbat di Pasir Tumbuh Kota Baru antara lokasi yang dikenal pasti berlaku peningkatan kes dan kadar positif yang tinggi. PKPD itu akan dilaksanakan sebaik sahaja keputusan dikeluarkan MKN peringkat persekutuan dibuat. Kes positif COVID-19 dikesan di Limbat pada 27 April. Kawasan itu mempunyai lebih 1,300 penduduk membabitkan 973 kediaman. Setakat ini kita ada 40 kes yang berada di kawasan tersebut dan dengan positiviti ingat dalam 31% yang positif dalam kawasan tersebut. Setakat ini. Dan setakat ini kita telah menyaring dalam 11% penduduk di kawasan tersebut. PKPD ini satu yang urgensi. Dia mesti urgensi. Kita mesti buat cepat untuk kita buat coverage yang cepat. Tujuan PKPD pertama kita untuk menyaring semua yang ada, untuk menyekat rantaian yang ada secara menyeluruh dengan cepat dan meluas. Kita tak boleh tangguhlah. Mengulas mengenai keupayaan fasiliti kesihatan di Kelantan, setakat ini penggunaan katil di hospital, unit rawatan rapi ICU dan PKRC masih lagi kritikal. Setakat ini, apabila melihat pada kadar kes yang ada harian di Kelantan sekitar 300 hingga 400. Jadi pada masa yang sama kita lihat bahawa
jumlah yang sembuh juga lebih kurang angka yang sama. Jadi dia ada keseimbangan. Jadi kita masih boleh bertahan dengan jumlah katil dan juga PKRC yang ada. Tapi sekiranya kadar kes yang baru harian kita meningkat daripada 500-600, kita akan fikirkan sama ada pembukaan PKRC yang baru. Kawalan di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai Johor akan diambil alih sepenuhnya MKN bermula esok hingga 3 Jun susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kampus terbabit. Susulan itu kesemua penuntut tidak dibenarkan keluar dari kampus berkuat kuasa serta merta, manakala kaki tangan bertugas dalam perkhidmatan perlu mesti tinggal di dalam kampus selama tempoh PKPD dikuatkuasakan. Naib Chancellor UTM Profesor Datuk Dr. Ahmad Fauzi Ismail berkata segala keperluan asas dan kebajikan warga kampus akan diuruskan oleh MKN termasuk agihan makanan dan keperluan kepada mahasiswa yang tinggal di kolej kediaman. Pelaksanaan PKPD tindakan terbaik bagi mengekang penularan wabak sekaligus memberi ruang kepada Kementerian Kesihatan melaksanakan sanitasi dan pengesanan kontak. Menerusi Facebook rasminya, Profesor Datuk Dr. Ahmad Fauzi memberi jaminan segala keperluan dan kebajikan warga kampus akan dipastikan terjaga. Pihak universiti akan menggerakkan bantuan secara berterusan kepada warga kampus yang terkesan. UTM dalam satu kenyataan pula memaklumkan semua operasi fizikal di kampus tidak dibenarkan. Kaki tangan universiti diminta bekerja dari rumah sepanjang tempoh PKPD kecuali kaki tangan Pusat Kesihatan Universiti. Kafeteria dan kedai di dalam kampus juga ditutup. Dan semalam Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata PKPD akan dilaksanakan di kampus ini berikutan 49 kes positif COVID-19 direkodkan setakat ini. Ia hasil 346 ujian saringan yang dijalankan ke atas penghuninya. Dalam pada itu, Universiti Utara Malaysia UUM meminta penuntut yang menaiki kenderaan sendiri dan belum kembali ke kampus selepas beraya di kampung supaya menangguhkan perjalanan sehingga selesai PKPD Kubang Pasu dan Alustar pada 1 Jun. Manakala bagi mahasiswa yang telah membeli tiket dibenarkan terus ke pusat isolasi di UUM Sintok untuk menjalani kuarantin 10 hari. Naib Chancellor UUM Profesor Datuk Dr. Ahmad Basharul Abdul Ghani berkata 28 penuntut yang telah kembali ke universiti itu sedang dikuarantin di pusat isolasi dan berada dalam keadaan sihat. Sebelum ini, seramai 1,049 pelajar UUM dibenarkan pulang ke rumah masing-masing secara berperingkat bermula 7 hingga 11 Mei sempena Aidilfitri. 1,359 penuntut pula kekal berada di kampus pada Aidilfitri. Rakyat dinasihat terus meningkatkan disiplin penjagaan prosedur operasi standard COVID-19 bagi membendung penularan jangkitan wabak itu di Perak. Menteri Besar Datuk Sarani Muhammad berkata ini penting bagi melandaikan unjuran kes positif COVID-19 yang semakin meningkat di negeri itu kebelakangan ini. Kerjasama daripada semua pihak penting dalam memerangi COVID-19 di negara ini selain sebagai sokongan berterusan khususnya kepada petugas Barisan Harapan yang terus berjuang memutuskan rantai jangkitan wabak membunuh berkenaan. Berikhtiarlah, berusahalah untuk melindungi diri dan keluarga. Kita sudah tidak banyak masa. Perang ini menjadi semakin getir. Kita tidak akan mampu menang tanpa keazaman yang jitu dan kuat. Kita mampu melakukannya bersama-sama. Jangan pernah kita mengalah. Teruslah berjuang. Diperlis keadaan semasa wabak COVID-19 masih terkawal. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata pertambahan kes disebabkan pergerakan rentas negeri terutamanya ke zon merah dan jangkitan dari rakan sekerja yang positif seterusnya merebak dalam kalangan ahli keluarga. Kita mengharapkan supaya rakyat, setiap individu di dalam negeri Perlis ini supaya mematuhi SOP. Jadi kerana itu kita boleh mengawal peningkatan kes-kes secara mendadak. Dan alhamdulillah lah walaupun di negeri-negeri lain kes meningkat dengan begitu tinggi,
Tetapi di Perlis walaupun ada peningkatannya, tetapi kesnya kecil. Beliau menyatakannya dalam sidang media Pesta Angin Timur Perlis secara dalam talian di Kangar. Sehingga kini 2 pusat kuarantin berisiko rendah telah diaktifkan menempatkan 200 individu kontak rapat iaitu di Hotel Putra Brasmana dan Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Begitu juga keadaan semasa di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Pasir Gudang Johor di mana terkawal meskipun penggunaan katilnya sudah 80% dan sejak dibuka 10 Februari lalu lebih 5,000 pesakit tahap 1 dan 2 sudah dirawat dan dikuarantin di sana. Pengarah PKRC Pasir Gudang Dr. Muhammad Fatih Zaki Muhammad Zakaria berkata PKRC ini terus meningkatkan kesediaan menghadapi pertambahan pesakit memandangkan situasi semasa penularan COVID-19 yang agak membimbangkan di Johor. Jumlah kemasukan pesakit juga bergantung kepada pergerakan pesakit yang keluar selepas sembuh. For the past 1 week, sebagai contohnya, kita punya pesakit yang dikuarantinkan di PKRC Pasir Gudang ni tak kurang daripada 800. Dan kalau kita lihat data dan juga peningkatan pesakit hampir setiap hari, tidak mustahil PKRC Pasir Gudang boleh penuh. Dan atas sebab itulah kita mengambil kesempatan untuk menasihati masyarakat di luar sana supaya sentiasa menjaga SOP, supaya kita masih boleh menampung dengan kapasiti yang kita ada. PKRC Pasir Gudang beroperasi 24 jam dikendalikan 106 pegawai dan anggota pelbagai bidang seperti doktor, tentera dan Angkatan Pertahanan Awam. Semua masjid, surau dan rumah ibadat bukan Islam di Negeri Sembilan ditutup untuk orang awam bermula esok hingga 7 Jun berikutan peningkatan kes jangkitan COVID-19. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, arahan itu dibuat atas perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir untuk membendung penularan pandemik. Kerajaan negeri juga telah mengeluarkan SOP baru iaitu membenarkan hanya 12 orang sahaja terdiri daripada pegawai masjid dan ahli jawatankuasa Kariah untuk solat Jumaat serta solat fardu 5 waktu di masjid serta surau. Mereka juga wajib mengisi borang kehadiran yang disediakan. Azan boleh dilaungkan di semua surau kita. Dan saya berharap bahawa ini memanglah satu perkara yang tidak disenangi oleh masyarakat, khususnya apabila kita menghadkan. Tetapi kita kena sedia maklum bahawa apa yang berlaku hari ini amat membimbangkan kita. Beliau berkata demikian pada pelancaran Bantuan Negeri Sembilan Peduli Palestin dengan kerjasama Global Peace Malaysia. Kutipan lebih RM1 juta disasarkan. Masih berdegil walaupun pemiliknya sudah dikompaun RM10,000 kerana beroperasi tanpa kebenaran dalam tempoh PKPD malam tadi, namun sebuah hotel bajat di Taman Anggrek Alusta Kedah dilihat masih meneruskan operasinya hari ini. Pagi tadi penjaga hotel terbabit pula dikompaun RM2,000 kerana melanggar SOP PKPD Kota Star yang ditetapkan MKN. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Star Superintendent Muhammad Rizwan Saleh berkata dalam operasi pukul 10.30 malam tadi, hotel terbabit dikesan beroperasi walaupun sektor perhotelan tidak dikategorikan sebagai perkhidmatan perlu semasa PKPD. Pemeriksaan di hotel tersebut turut mendapati terdapat seorang wanita warga Thailand berusia 30-an yang didaftarkan sebagai pelanggan dan menginap di salah sebuah bilik. Wanita tersebut turut ditahan kerana dokumen perjalanannya telah tamat tempoh. Hotel terbabit diarah tutup sepenuhnya. Superintendent Muhammad Rizwan memberi amaran kepada semua pihak agar mematuhi SOP yang ditetapkan dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak atau individu yang didapati melanggar SOP. Sejak semalam, 9 kompaun telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk berkumpulan atau minum di kediaman. Situasi semasa COVID-19 dalam negara dan hari ini 6,806 kes baru COVID-19 dilaporkan, tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan ini sekaligus menjadikan jumlah kumulatif semakin menghampiri 500,000 kes iaitu 492,302 dan berikut statistik kes mengikut negeri.
inisiatif yang dilakukan Universiti Malaysia Kelantan UMK agar lebih ramai mendaftar untuk vaksinasi COVID-19. Lebih 10,000 mahasiswanya berkempen supaya masyarakat berbuat demikian. Sebagai penuntut, menurut Naib Chancellor UMK Profesor Datuk Dr. Nur Azizi Ismail, mereka berperanan sebagai ejen dan sukarelawan khusus kepada ibu bapa dan keluarga terdekat. Lebih 1,000 kaki tangan UMK juga turut digerakkan untuk membantu kempen vaksinasi. Mereka akan membantu dari segi proses pendaftaran, penerimaan vaksin dan membawa masyarakat hadir ke pusat vaksinasi untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 pada tarikh yang ditetapkan. Kita buat dalam bentuk yang pertama ialah kenyataan media dan yang kedua ialah kita buat banyak video-video pendek. Video-video pendek ini di mana kita telah menduga rakyat yang datang untuk proses vaksinasi ini. Sekarang ni tumpuan ialah kepada mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi kita temuduga makcik dan pakcik ni untuk dalam bahasa Kelantan, supaya mudah untuk disampaikan kepada orang ramai lah. Sehingga kini seramai 4,000 penerima daripada kalangan petugas hadapan termasuk warga emas dan golongan berisiko telah menerima suntikan vaksin COVID-19 di Bachok sejak Mac lalu. Dalam pada itu, warga emas di Pulau Pinang menyuarakan kesedaran keperluan vaksin. Mereka percaya ia perlu dalam usaha melandaikan lekuk jangkitan gelombang ketiga wabak COVID-19. Salah satu usaha ubat yang ada, usaha kita lah untuk menangani penyakit COVID ni. Jadi insya-Allah saya kalau dapat peluang ni saya akan libatkan diri. Memang saya dah register lah, tapi belum dipanggil lagi lah. InsyaAllah, ubat apapun saya terima. Saya kira ini satu usaha saya untuk cuba daya usaha ikhtiar saya untuk menangani penyakit ini supaya saya selamat, keluarga saya selamat, kawan-kawan saya selamat. Saya usaha yang kerajaan jalan ini ada satu usaha yang baik untuk memberi manfaat kepada rakyat, untuk mengelak dengan keadaan lah ni. Pada hari ini kita lihat amat ketara dan kita melihat dengan suasana ketakutan di hospital penuh, tempat unit-unit nak masuk penuh. Ini cara-cara tak langsung kita dapat membantu dan mereda, dan kita mengambil satu inisiatif yang saya harap bagi diri saya. Kalau saya dah daftar dah vaksin ni, dan kalau diberi peluang untuk pergi, saya akan ambil untuk kebaikan diri saya, keluarga saya dan rakan-rakan saya. Memandangkan kes dah semakin meningkat, maka perlulah kita dapatkan vaksin ni. Jadi vaksin pun, kerajaan pun nak bagi vaksin pun mesti dia dah mengkaji dengan lebih detail lah mengenai vaksin tu. Jadi saya setujulah kalau diberikan vaksin tu, dan saya pun sudi menerima vaksin tu. Bagi penduduk di Johor Bahru, mereka mengambil inisiatif mendaftarkan golongan warga emas untuk program pengambilan vaksin AstraZeneca 2.0 Ahad ini. Keberkesanan vaksin berkenaan yang mencecah hingga 90% di United Kingdom menambah keyakinan komuniti terhadap AstraZeneca. Mak saya umur 60 lebih, jadi saya dah daftarkan. Jadi mereka pun dari segi untuk membuat aplikasi MySejahtera ni, kadang-kadang mereka tidak begitu arif. Jadi anak-anak yang mana dekat mereka dengan mereka itu perlu membantu. Sebab kalau kita sayangkan ibu bapa kita, warga emas ini juga kita perlu bantu. Warga emas ni warga yang berisiko, di mana tahap ketahanan badan dia tu dah makin menurun, dan penyakit-penyakit pun dah tentulah banyak kan. So kita tahu COVID-19 ni dia attack pada golongan-golongan yang berisiko. Kalau tengok kadar kematian tu, semua data-data menunjukkan kepada golongan yang berisiko. Jadi saya memang setuju sangat supaya warga emas itu didahulukan.
Saya yakin pasal setiap perkara yang ditetapkan oleh kerajaan mesti ada kajian. Kita percayalah dengan apa yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan. Ianya boleh memberi kebaikan untuk mengatasi risiko jangkitan COVID-19 ni. Saya pernah dengar dan saya pernah berjumpa juga mereka yang telah menerima vaksin tersebut. Mereka ada cerita pada saya tentang side effect itu, tapi side effect itu tak adalah berapa teruk seperti mana yang dibawarkan, diviralkan orang. Saya rasa saya tak ada masalah tu. Untuk saya sendiri, memang saya memaklumkan kepada keluarga saya sendirilah, terutamanya ibu bapa saya, terutamanya ada warga tua. Sebenarnya diorang ni perlu didaftarkan segera untuk mendapatkan vaksin tersebut kan. So maknanya untuk Malaysia Sejahtera ni mungkin untuk warga tua diorang tak tahu macam mana nak daftar. So peranan kita yang muda ni untuk mendaftarkan mereka lah, begitulah. Pasca banjir di Melaka, kerja pembersihan dijalankan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya bagi mengelak penduduk dijangkiti wabak penyakit. Yang di-Ketuanya Datuk Syahadan Othman berkata 4 lokasi dikenal pasti terjejas teruk akibat bencana itu. Ada lebih kurang dalam 700 unit rumah yang terlibat dengan banjir banjir yang teruk lah. Kawasan yang banjir teruk ni kita kena pasti di kawasan Bukit Beruang Utama, Taman Melawis, Bukit Beruang Bistari dan juga kawasan Pengkalan Batu ini, iaitu Pulau Nibong ini. Jadi alhamdulillah hari ini saya bersama dengan 6 agensi datang untuk membersihkan barang-barang buangan yang terpakai yang tak terpakai untuk kita buang ke landfill kita. Beliau ditemui selepas lawatan kerja pembersihan di Kampung Pulau Nibong, Pengkalan Batu. Turut hadir menyerahkan peralatan pembersihan Adun Pengkalan Batu, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti. Sebut harga bernilai RM900,000 akan dikeluarkan bagi kerja menaik taraf kolam takungan di Bukit Beruang sebagai penyelesaian jangka panjang banjir di kawasan berkenaan akhir tahun ini. Sebelum ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa oleh Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Syazwani Yahya. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah baratan dengan kelajuan yang sederhana kencang, iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh itu, jabatan kami tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut gelora buat masa ini. Dan di sepanjang tempoh monsun barat daya, taburan hujan dijangka agak kurang. Namun demikian, kawasan-kawasan di pantai barat Semenanjung dan juga barat Sabah berpotensi untuk menerima ribut petir berserta angin kencang pada waktu pagi. Baiklah, berdasarkan paparan imej gemerada, kebanyakan kawasan di Semenanjung Malaysia pada pagi ini berada dalam keadaan yang cerah dan tiada hujan. Hujan di satu dua tempat kini hanya berlaku melibatkan negeri Perak, Selangor dan juga bahagian selatan negeri Johor. Dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Manakala bagi Sabah dan juga negeri Sarawak, hujan di satu dua tempat kini berlaku di kebanyakan kawasan bagi kedua-dua negeri. Dan keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Saudara, kita ikuti pula perkembangan banjir di Sabah langsung bersama Anisia Dalus dari negeri di bawah Bayu. Jadi silakan Anisia. Silakan.
Baik Miza, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan berita dari Sabah dengan perkembangan banjir yang melanda beberapa daerah di negeri ini. Jumlah penduduk di pusat pemindahan sementara PPS semakin bertambah kerana beberapa PPS baru diaktifkan di daerah Tenom. Sehingga 4 petang tadi, sebanyak 8 jumlah pusat pemindahan sementara PPS dibuka di 4 daerah yang menempatkan 327 orang. Daripada jumlah itu, 197 orang penduduk ditempatkan di 4 PPS di Tenem iaitu 72 orang di Rumah Kebudayaan Marias, 54 orang di PPS Dewan Gereja RC Kampung Bangkulin, 34 orang di Rumah Kebudayaan Kalibatang Lama, 26 orang di PPS Rumah Kebudayaan Kalang Kanar dan 11 orang di Rumah Kebudayaan Mamai Tom. 85 penduduk pula ditempatkan di PPS Dewan DSP Muhammad Don Banir Beaufort, 41 orang di Dewan Kampung Pau Suk dan 4 orang di PPS Dewan Sindumin Sipitang. Untuk mengetahui perkembangan di Beaufort, kita bersama wartawan Abdul Kahar Omar. Silakan. Saya sekarang ini berada di pusat pemindahan sementara PPS Dewan Datuk Seri Panglima Dun Banir Beaufort. Dan untuk makluman penonton, sebenarnya pusat pemindahan sementara yang dibuka hari ini telah pun ditutup semalam. Ekoran keadaan air di daerah Beaufort berada di paras normal. Tetapi pemindahan untuk awal pagi ini terpaksa dilakukan sebab semalam hujan turun walaupun hanya dengan renyai-renyai tetapi mengakibatkan paras air sungai khususnya di daerah Beaufort ini berada dalam situasi yang perlu melakukan tindakan segera untuk memindahkan penduduk yang terjejas. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita bersama Encik Muhammad Hasbullah, iaitu Ketua Balai Bomba Daerah Beaufort. Jadi Encik Muhammad, bagaimana situasi banjir di Beaufort sekarang? Okey, di daerah Beaufort sekarang ni kita berada di paras bahaya pada ketinggian 9.41 meter lah. Okey, untuk makluman, paras air ini semuanya datang daripada banjir di Tenom dan juga di Keningau lah. Dan mereka membuka empangan dan air itu mengalir ke daerah Beaufort inilah yang menyebabkan air naik mendadak yang kita tidak sangka-sangka. Jadi untuk hari ini berapa keluarga yang terlibat ni? Okey, pada setakat hari ini seramai 24 keluarga dan 85 orang lah. Itu dia saudara Encik Muhammad Hasbullah, iaitu Ketua Balai Bomba Daerah Beaufort. Dan kita mengharapkan penduduk yang terjejas akibat bencana ataupun fenomena yang tidak disangka ini harap bersabar dan sentiasa mematuhi arahan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Jika diarahkan berpindah, berpindahlah dengan segera dan berada di pusat pemindahan sementara pula mestilah patuh kepada SOP Majlis Keselamatan Negara bagi mengelak penularan COVID-19. Sekian, Abdul Kahar Jomar dari Pusat Pemindahan Sementara Dewan Datuk Seri Panglima Dun Banir Beaufort. Baik, terima kasih Kahar. Seterusnya kita ke Suk Keningau bersama wartawan Hector Zaimid untuk mengetahui situasi di PPS Dewan Kampung Pau Suk yang menempatkan 41 penduduk terjejas banjir dari 7 buah kampung. Silakan Hector. Baik, ketika ini saya berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Kampung Pau Tulit, Suk, dan untuk mengetahui lebih jelas ataupun lebih lanjut mengenai masalah banjir di kawasan Suk ini, bersama dengan saya Pemaju Masyarakat N44 Tulit, Tuan Ferhan Yau Yasin. Jadi Tuan, bagaimana dengan situasi semasa banjir di kawasan Pau Tulit Suk ni? Situasi sekarang ni, walaupun keadaan air sungai sudah surut, tapi kita masih menempatkan penduduk-penduduk yang terjejas di PPS. Jadi bagaimana dengan bantuan yang disalurkan oleh pihak NGO maupun pihak-pihak yang berkaitan, Tuan? Semalam atas maklumat daripada pemimpin kampung, bantuan bakul makan disalurkan kepada penduduk terjejas lah di PPS ini. Mewakili YB Adun, dan pagi tadi ada beberapa NGO datang membawa bantuan lah seperti air minum, mineral water dan juga sekerlawan kampung untuk tolong masak sini. Nasihat saya kepada penduduk kampung, sila berhati-hati di musim hujan inilah. Jangan kita tunggu itu
air naik baru kita mau lari. Baik, terima kasih Tuan. Baik, nampaknya keadaan cuaca di kawasan ini juga hari ini agak cerah dan memungkinkan keadaan sungai surut, dan semalam hujan yang berterusan mengakibatkan 7 buah kampung di daerah kecil Suk dilanda banjir apabila air sungai Suk melimpah. Yang pastinya penduduk kampung yang tinggal di kawasan berhampiran ataupun yang mudah dinaiki air sentiasalah memantau paras air dan mengikut arahan semasa dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Hector Saimit, Berita RTM. Baik Hector, terima kasih. Seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bersiap sedia menghadapi bencana banjir yang mula melanda negeri ini, khususnya dari segi logistik. Persediaan itu antara lain memastikan bot penyelamat dalam keadaan baik dan boleh digunakan pada bila-bila masa, serta meningkatkan tahap kecekapan anggota agar mampu memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Pengarah JBPM Sabah, Mat Ali Ismail berkata selain persediaan menghadapi banjir, pihaknya juga meneruskan fokus untuk memendekkan tempoh bertindak kes kecemasan dan memperbaiki catatan tempoh bertindak 14.7 minit. Kita akan membentuk pasukan-pasukan PBS dengan lebih banyak lagi. Kita akan dan juga bomba komuniti. Okey, jadi sebab mungkin kekangan bajet dan sebagainya menyebabkan kita susah nak membina balai, so kita akan membentukkan pasukan bomba-bomba dalam komuniti setempat. Mat Ali berkata demikian ketika ditemui dalam majlis serah terima tugas pengarah JBPM Sabah di Kota Kinabalu antara beliau dengan bekas pengarah JBPM Sabah, Kamarul Zaman Malik Abdullah. Kamarul Zaman kini berkhidmat sebagai pengarah bahagian perancangan dan penyelidikan Ibu Pejabat JBPM sejak 3 Mei lalu. Mat Ali yang sebelum ini merupakan Komandan ABPM Wilayah Tengah Kuala Kubu Baharu, Selangor, turut berhasrat memperkukuh program latihan kebombaan dalam kalangan anggota hingga ke kawasan pedalaman bagi memastikan perkhidmatan JBPM Sabah dapat disampaikan secara menyeluruh. Dalam tempoh lebih 2 tahun, JBPM Sabah telah berjaya menubuhkan 200 pasukan bomba sukarela dan komuniti di seluruh negeri. Tabung Kemanusiaan Palestin Sabah Kelolaan Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah Perkis dengan kerjasama NGO Islam dilancar secara rasmi hari ini. Lebih RM60,000 berjaya dikumpul sempena majlis pelancaran tersebut hasil sumbangan pertubuhan, badan-badan korporat dan orang perseorangan. Majlis Pelancaran Tabung Kemanusiaan Palestin Sabah disempurnakan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif yang mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Dalam ucapannya, Datuk Haji Jin mengajak semua pihak agar saling bantu-membantu untuk mengekalkan keharmonian dan menghormati hak orang lain dan mengelak perbalahan yang boleh merosakkan negeri, negara dan kesejahteraan sejagat. Mengenai tabung kemanusiaan ini, Datuk Haji Jin berkata ia merupakan tanda sokongan Sabah terhadap solidariti Malaysia yang mengutuk serangan Israel ke atas Palestin. Beliau berharap sumbangan yang dikumpul dapat meringankan beban rakyat Palestin yang terkesan dengan penindasan dan serangan bersenjata oleh rejim Zionis. Sementara itu, bercakap kepada pemberita RTM, Datuk Arifin melahirkan penghargaan kerajaan terhadap keprihatinan semua pihak yang sama-sama menjayakan misi kemanusiaan ini. Syabas dan tahniah kepada Perkis kerana mengambil inisiatif yang sangat baik ini dan bagi menyambut seruan yang amat berhormat Perdana Menteri ke arah solidariti kemanusiaan yang mana memfokuskan untuk membantu sedikit sebanyak rakan-rakan saudara kita di Palestin. Sementara itu, Pengurusi Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah Perkis, Datuk Seri Panglima Lajim Ukin berharap lebih ramai NGO bekerjasama menjayakan tabung berkenaan. Wang ini kita serahkan kepada kerajaan negeri dan kerajaan negeri akan menyerahkan kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan persekutuan akan menyalurkan supaya sumbangan ini sampai kepada sasaran kita iaitu kepada rakyat Palestin. Tabung Kemanusiaan Palestin akan ditempatkan di masjid-masjid seluruh Sabah selama 45 hari hingga 30 Jun 2021. Pertimbangan juga dibuat untuk menempatkan tabung ini di premis kerajaan negeri dan persekutuan. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Petang ini bersama mencegah penularan pandemik COVID-19. Kita jaga kita kembali bersama Miza. Silakan Miza. Baik, terima kasih Nisha. Seramai 30,000 rakyat Sarawak telah menerima suntikan sejak program-program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa 2 dilaksanakan. Jadi langsung bersama Fazrul Hisham Afandi di RTM Kuching. Silakan.
Terima kasih Mirza. Assalamualaikum dan salam hormat. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan Fasa 2 masih berlangsung di Sarawak sehingga hari ini dengan seramai 30,000 rakyat telah menerima suntikan sejak program itu dilaksanakan pada Februari lepas. Namun Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata jumlah itu masih belum mencapai sasaran berikutan kekangan tempoh penerimaan bekalan vaksin. Datuk Amar Douglas memaklumkan pihaknya sentiasa melakukan perbincangan bersama Menteri Penyelaras Program Khairy Jamaluddin agar dapat meningkatkan jumlah bekalan vaksin ke negeri ini. Kita ada sasaran kita nak selesaikan masalah ini, vaksin ini pada penghujung bulan Ogos. I've discussed with Wabi Khairy. Wabi Khairy has assured us that they will increase the volume of vaccine to be given to Sarawak so that we are able to meet our target. Beliau merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri ditemui pemberita semasa melakukan tinjauan ke pusat pemberian vaksin PPV di Stadium Perpaduan Kuching. Datuk Amar Douglas turut memaklumkan mesyuarat bagi mengenal pasti beberapa lokasi untuk dijadikan PPV diadakan hari ini berikutan jumlah penerima vaksin di Bandaraya Kuching agak tinggi. Ia sekaligus sebagai persediaan apabila dibekalkan dengan jumlah vaksin yang tinggi bagi mempercepatkan proses pemvaksinan. PPV Stadium Perpaduan setakat ini mampu memuatkan sehingga 2,000 orang penerima vaksin dalam sehari. Peranan golongan belia juga dilihat amat penting dalam menjayakan program imunisasi COVID-19 di negeri ini dan di seluruh negara amnya dengan melibatkan diri menerusi program Malaysian Vaccine Support Volunteer atau MyVac. Untuk perincian tentang MyVac ini, kita bersama wartawan Monica Gary di Pusat Pemberian Vaksin di Kuching. Silakan Monica. Terima kasih rakan penyampai di studio RTM Kuching. Ketika ini saya berada di Stadium Perpaduan Petra Jaya Kuching di mana ia merupakan salah sebuah pusat pemberian vaksinasi di Kuching ini. Manakala program vaksinasi bagi fasa kedua di negeri ini masih berlangsung dan di sebalik kelancaran program itu turut dibantu oleh sukarelawan di bawah Malaysian Vaccine Support Volunteer atau MyVac. Jadi untuk mengetahui lanjut mengenai program MyVac ini bersama saya iaitu Pegawai Penyelaras MyVac Sarawak, Tuan Rahman Eli. Baiklah Tuan, sebelum itu Tuan boleh terangkan lanjut apakah itu MyVac? Okey, MyVac ini merupakan salah satu aktiviti kesukarelawan atau kita boleh cakap dari segi ini iaitu Malaysian Vaccine Support Volunteer di mana Malaysian Vaccine Support Volunteer ini ditugaskan untuk membantu barisan hadapan kita, frontliner yang bertugas di pusat pemberian vaksin di seluruh negara. Dan ini tugas-tugasan ini dapat sikit sebanyak dapat menolong frontliner kita untuk melancarkan lagi perjalanan pemberian vaksin di mana kerajaan kita sendiri ingin mencapai tahap vaksinasi ini untuk seluruh rakyat Malaysia iaitu mencapai herd immunity. Itu sebenarnya tujuan kita sebagai sukarelawan kita pada kali ini. Jadi bagaimana pula, berapakah sukarelawan MyVac di Sarawak dan bagaimana platform untuk mereka mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan ini? Okey, setakat ini dalam sistem MyVac kita, pendaftaran bagi sukarelawan di Sarawak khasnya, okey, sekarang kita dapat dalam 1,309 orang dan yang PPV aktif sekarang ni sebanyak 41 PPV yang aktif dan sukarelawan yang dikerahkan setakat ini kita dapat dalam 400 lebih dan ini menunjukkan salah satu amount yang cukup baik, sambutan yang baik daripada sukarelawan di seluruh Sarawak untuk membantu dalam program imunisasi COVID kebangsaan ini. Ini merupakan salah satu impak positif lah yang kita dapat wawarkan di sini kepada semua. Dan untuk belia-belia remaja yang ingin menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan, bolehlah pergi ke laman web kita www.myvac.com.my atau boleh telefon saja di pejabat Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak untuk maklumat lanjut dan juga di pejabat bahagian di seluruh Sarawak. Semua kita ada. InsyaAllah ada.
Baiklah, terima kasih Tuan atas perkongsian tersebut. Jadi bagi belia khususnya di Sarawak ini yang berminat untuk mendaftarkan diri menjadi sukarelawan di bawah program MyVac ini, teruskan mendaftarkan diri anda kerana program MyVac ini merupakan program mobilisasi yang amat penting dalam membantu membentuk imuniti di negara ini. Untuk itu saja yang dapat saya kongsikan dari Stadium Perpaduan pada hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di studio. Silakan. Terima kasih Monica. Sementara itu di Seri Aman, pemberian vaksin kepada penduduk juga sedang giat dilaksanakan dengan sebahagian merupakan penerima baharu dan sebahagian lagi penerima yang melengkapkan dos kedua. Pegawai Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan bahagian Seri Aman, Dr. Janariah Jangani memaklumkan kira-kira 660 penerima telah melengkapkan dos kedua vaksin sepanjang minggu ini. Bagi penerima baharu, jumlah individu yang telah dan akan menerima dos pertama dijangka seramai 340 orang. Esok, pusat pemberian vaksin di Dewan Suara Seri Aman akan ditutup untuk sehari sebelum program disambung semula Sabtu ini dengan sebahagian besar penerima adalah daripada kalangan individu berisiko tinggi. Sementara itu, warga pendidik dari sekitar Bandar Simanggang antara penerima yang hadir hari ini untuk melengkapkan dos kedua pemberian vaksin. Sebagai warga pendidik, kita memang berhadapan dengan pelbagai risiko, ya, pelbagai risiko macam seperti kita berhadapan dengan murid, kita berhadapan selain daripada murid, kita juga berhadapan dengan ibu bapa mereka, ya. Jadi saya rasa vaksin ini penting untuk melindungi diri kita lah. Mungkin sekarang rasa lebih confident lah untuk berhadapan dengan murid kita. Sebab di sekolah kadang kita tak boleh nak kawal murid tu dari mendekati kita. Perangai murid kita kata jaga jarak pun mereka akan datang dekat. Jadi salah satu caranya cikgu harus divaksinkan. Memang sangat yakin sebab kita kan guru kan selalunya berdepan dengan sangat ramai murid dari tempat lain kan. So lepas ni kita akan lebih selamat sebab kita dah terlindung oleh vaksin tersebutlah. Turut melengkapkan dos kedua suntikan vaksin, 5 orang kaki tangan RTM Seri Aman termasuk pemberita dan juru kamera Seksyen Berita Ehwal Semasa Seri Aman. Senario pandemik COVID-19 di Bintulu mencatatkan hampir 800 pesakit berada di Pusat Kuarantin Rawatan COVID-19 PKRC dan daripada jumlah tersebut kira-kira 100 orang pula dirawat di Hospital Bintulu termasuk di unit rawatan rapi ICU. Menurut pengarah Hospital Bintulu, Dr. Davis John Raj, individu yang dirawat di ICU merupakan golongan yang memerlukan bantuan pernafasan. Tapi ada segelintir pesakit yang semakin teruk sesak nafas terpaksa diberi bantuan pernafasan melalui mesin ventilator. Tapi malangnya mereka yang keadaan semakin merosot disebabkan oleh paru-paru, mereka yang berjaya untuk hidup dengan penggunaan ventilator itu sangat kuranglah. Pandemik COVID-19 di Bintulu, dedah Dr. Davis telah mengakibatkan 42 kematian setakat ini. Oleh itu, Dr. Davis mengingatkan orang ramai supaya patuh SOP meskipun telah menerima suntikan vaksin. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi taklimat perkembangan terkini pandemik COVID-19 di Bintulu yang dihadiri Ketua Menteri Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg semalam. Perkembangan banjir. Di Lawas, ramai 48 penduduk terjejas telah ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Masyarakat Terusan yang telah diaktifkan pukul 8.20 pagi tadi. Menurut laporan Angkatan Pertahanan Awam APM Lawas, kesemua penduduk terjejas terbabit melibatkan 10 buah keluarga termasuk seorang warga emas dan 3 orang bayi. Antara kampung terlibat adalah Kampung Seberang Kedai, Senduyun Gelapas, Masjid Lama dan Kampung Tengah. Sehingga kini APM terus memantau keadaan semasa banjir berlaku ekoran hujan berterusan semalam. Sementara itu, penduduk di Baram terutama di kawasan rendah dinasihati supaya berwaspada dengan tren semasa air di kawasan Ulu Sungai. Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Penguasa Bomba Kanan 1 Lau Poh Kiong, setakat pukul 3 petang tadi
tadi, paras air dilaporkan menaik di Sungai Tinjar, Sungai Tutoh dan Sungai Apoh. Selain itu, trend air menaik juga dilaporkan di Long Atip, Long Bemang, Taman Negara Mulu, Sekolah Kebangsaan Long Miri, Long Beruang, Long Selaan, Long Apu dan Pekan Kecil Mulu. Setakat ini, tiada kemusnahan membabitkan harta benda dan pemindahan penduduk dilakukan. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Mirza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih. Menziarahi Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis adalah harus, justru sangat beruntung mereka yang pernah mengunjungi kiblat pertama umat Islam itu sebelum keadaan berkolak. Jadi laporan penuh bersama Ahnaf Abu Bakar di Kompleks Islam Putrajaya. Silakan. Ya Miza, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan perjalanan ke 3 destinasi, iaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Wartawan Izham Hadi Sidik yang berpeluang menjejakkan kaki di Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis pada 2014 ketika menyertai misi kemanusiaan dapat merasai sendiri betapa hebat perjuangan rakyat Palestin yang ibarat hidup menumpang di tanah air sendiri. Namun tahun berganti tahun, sehingga kini rakyat Palestin tetap hidup dalam penindasan. Ikuti laporan disediakan Izham Hadi Sidik. Ini adalah antara kesan dan juga penderitaan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat Gaza akibat kekejaman rejim Zionis. 8 tahun lalu saya melihat sendiri betapa periknya kehidupan mereka yang dihimpit kemiskinan dan seolah hilang hak di bumi kelahiran sendiri. Mereka meneruskan kehidupan dengan semangat juang yang begitu tinggi untuk satu tujuan, mengejar syahid. Warga Palestin mempertahankan tanah air mereka dalam serba kekurangan. Mereka mempertahankan tanah air mereka walaupun tanpa mempunyai senjata-senjata yang canggih. Mereka tetap bersemangat mempertahankan Baitul Maqdis. Mereka tetap bersemangat mempertahankan Masjid Al-Aqsa walaupun teruk diserang oleh pihak Zionis. Mereka tetap bersemangat untuk mempertahankan Gaza dan mereka terus berjuang untuk membela nasib mereka di tanah air mereka. Oleh itu, marilah bersama kita membantu mereka menyatakan sokongan terhadap perjuangan mereka. Malaysia tetap dengan pendirian untuk teguh menyokong Palestin. Atas keprihatinan dalam mendidik masyarakat berkenaan isu ini, JAKIM akan membawakan secara langsung program Forum Perdana Ehwal Islam mengupas mengenai tangisan Palestin pukul 9 malam ini di TV1. Apa yang penting untuk kita ketahui berkenaan dengan satu adalah negara Palestin. Yang kedua, hak kepada penghuni yang berada di dalam bumi Palestin. Yang ketiga, siapa sebenarnya Yahudi dan siapakah pula adalah Zionis Israel. Bagi untuk kita sebagai masyarakat awam nak mengetahui isu ini dengan lebih jelas dan mendapat jawapan yang lebih tepat dengan fakta yang ampuh, ayuh sama-sama malam ini 9 malam dalam Forum Perdana Ehwal Islam, jangan lepaskan peluang mendengar kupasan jawapan daripada ketiga-tiga ahli panel. Adalah menjadi tanggungjawab umat Islam untuk mengambil tahu berkenaan sejarah dan penindasan penduduk Palestin. Palestin, dunia menangis keranamu. Izham Hadi Sidik, laporan JAKIM untuk RTM. Aidilfitri dalam tempoh PKP 3.0. Meskipun diraih dalam keadaan sederhana dalam rumah masing-masing, terdapat ibrah atau pengajaran yang perlu difahami di sebalik halangan dihadapi seluruh umat Islam agar erti Aidilfitri dapat dimaknakan sebagai kemenangan buat semua. Bagi pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis, Sharifah Hana Abdul Rahman, selain perlu patuh pada ketetapan ulul amri, konsep syukur dan bersederhana perlu difahami dan diperhatikan. Hakikatnya kita berjauhan daripada ahli keluarga, tetapi yang jauh itu masih mampu kita dekatkan dengan penggunaan teknologi yang ada. Sabar kita pada hari ini adalah untuk kebaikan kita pada hari esok dan saya menyerulah seluruh rakyat Malaysia
mohon tingkatkan kesabaran walaupun kita berada di dalam suasana PKP, banyak perkara yang tidak boleh kita lakukan, tetapi ini adalah untuk kebaikan pada masa hadapan. Aidilfitri merupakan ganjaran diberikan oleh Allah di mana secara spiritualnya memfokuskan pada peningkatan kualiti iman dan takwa. Memasuki seminggu Syawal, Aidilfitri diiringi tangisan penduduk di wilayah Gaza yang ditindas rejim Zionis Israel. Negara turut berdepan ancaman pandemik yang kian membimbangkan, maka penghayatan Aidilfitri harus disulami doa serta penyerahan pada Yang Esa. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Dalam keadaan pandemik semakin membimbangkan, tolong jaga diri, jaga keluarga, patuhi SOP. Assalamualaikum. Skuad Johor Darul Takzim JDT FC memanfaatkan sepenuhnya tempoh rehat saingan Liga dengan mencari pemain import baharu. Menerusi kenyataan di laman rasmi Johor Southern Tigers, kelab itu sudah pun mengikat pemain kelahiran Australia Shane Lowry. Menerusi laman sosial rasmi Instagram Official Johor pula, pemilik kelab tersebut Tunku Ismail Sultan Ibrahim memberitahu Lowry akan digandingkan bersama Mauricio di bahagian pertahanan bagi saingan Liga Juara-Juara Asia ACL. Juara Liga Super 7 musim berturut-turut itu berjaya mendapatkan pemain berkenaan secara perpindahan percuma dan ia dilihat bakal menambah kekuatan di posisi pertahanan JDT. Lowry sebelum ini pernah menjadi kelab ahli dalam saingan Liga Qatar selain beberapa kelab Liga Inggeris iaitu Leeds United, Sheffield United, Millwall dan Leyton Orient. Pemain berusia 31 tahun itu juga pernah beraksi dengan kelab Perth Glory dengan saingan Liga Australia pada musim 2016 hingga 2019 sebelum berhijrah ke Qatar. Selain itu, dia juga pernah beberapa kali dipanggil menyertai skuad kebangsaan Australia namun tidak pernah disenarai ke dalam skuad utama. Menjelang 2023, Johor Bahru bakal mengalami perubahan besar dalam perkhidmatan sistem pengangkutan awamnya dengan pelaksanaan Iskandar Malaysia Bus Rapid Transit IMBRT dan selepas melalui fasa cadangan dan teori keberkesanannya, IMBRT kini dalam proses suai kenal kepada pengguna khususnya di kawasan Iskandar Puteri menerusi projek rintis yang bermula April lalu. Anas Maknur ada perkongsiannya. Iskandar Malaysia Bus Rapid Transit yang dilancarkan 8 April lalu sebagai projek rintis kini dalam tempoh percubaan bagi menguji keberkesanannya di atas jalan, terutama daripada segi ketepatan untuk tiba ke destinasi. Pengarah IMBRT Rudianto Azhab kata, dianggar pada 2025 nanti 1.5 juta kenderaan bakal memenuhi jalan raya sekitar wilayah Iskandar Malaysia, termasuk Johor Bahru. Menerusi pelaksanaan IMBRT yang efektif, khususnya dalam menepati waktu ketibaan ke destinasi, ia dijangka dapat mengurangkan kadar kesesakan di jalan raya. Sistem berkenaan terbahagi kepada 3, iaitu perkhidmatan bas perantara, bas khidmat terus dan bas laluan utama. Jangkaan capaian dianggar hingga 90% kawasan Iskandar Malaysia berbanding 40% sahaja ketika ini. So 3 laluan utama ini adalah nadi ataupun backbone kepada kawasan Iskandar Malaysia. Ketiga-tiga laluan ini, laluan utama sepanjang 55 km akan disediakan dengan 33 stesen di tengah-tengah jalan, di mana perkhidmatan yang saya sebutkan tadi, feeder dan direct service akan berkumpul, akan tersambung kepada laluan utama. Jadi ia akan melengkapkan perkhidmatan ini menjadi 90% dari kawasan Iskandar Malaysia. IMBRT juga akan dilengkapi bas-bas mesra alam. Bas utama berkapasiti tinggi yang menggunakan sistem elektrik dan mampu membawa hingga 4,500 penumpang dalam tempoh 1 jam sehala. Harapan saya supaya operasi ini dapat
secepat yang mungkin lah, sebab saya rasa sangat selesa dan seteruja. Pengalaman naik bas ni tak macam naik bas, macam naik LRT ya. Selesa. Saya rasa kalau kita mempunyai jadual yang tepat, jadi frekuensi yang lebih kerap, jadi saya rasa saya akan tak tengok dah kereta, saya akan guna servis bas ini sebab dia akan lebih efisien dan juga lebih mesra alam. Sebab kita tahu bas ini juga menggunakan elektrik. IMBRT dijangka beroperasi sepenuhnya pada 2023 nanti, yang pastinya akan mengubah lanskap pengangkutan awam di Johor yang akan memberi manfaat kepada penduduk khususnya di Johor Bahru. Anas Maknor, Berita RTM. Baiklah saudara, berita wilayah edisi Khamis berakhir di sini. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.